Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa khabar anda hari ini? Bagaimana, hebat tak? Seronok tak recognition sebagai Double Diamond? Alah, you all punya suara. Tadi tak keluar tu, saya tak keluar. Kan? So macam mana? Seronok tak recognition sebagai Double Diamond? Siapa yang nak next diamond pula? Satu tepukan tahniah untuk anda. Suara. Terima kasih dan tahniah kepada anda yang datang hari ini, yang support saya, dan juga terima kasih all the diamond dan juga Founders Crown Ambassador. Terima kasih banyak. Terima kasih bagi support pada saya untuk anda datang hari ini, dan juga company all the staff yang membantu untuk kami sampai ke tahap ini, dan juga kawan-kawan dan juga mak dan ayah mentua saya yang walaupun tak sihat, dia datang juga untuk support kami. Dan juga tahniah kepada downline semua yang ambil pin hari ini. Latar belakang sedikit saya seperti Budi kata tadi, bekerja di Petronas. Inilah dulu saya, kan? Yang hujung sebelah kiri anda tu, itu saya punya CEO. Dia tengok muka saya masa tu. 16 tahun saya bekerja dekat Petronas. Sangat sibuk, latar belakang sangat sibuk. Sebab tu jarang ada dekat rumah, dan sangat bangga sebab bekerja di Petronas. Okay, so Muni yang masuk, Muni yang sign up, saya tak tahu. Tempat nama saya tu dia sign. Kalau dia suruh saya sign, memang saya sign. Sebab kita dah kerja, dah establish sekarang berapa nak sign, kan. Okay, dari mana sebenarnya yang saya nampak, Jadi bagi anda yang datang hari ini, yang mana belum tengok marketing plan, tengok betul-betul. Sebab saya malam tu saya tengok betul-betul sampai pukul 1. Saya tanya dia, sangkan bagi dia balik. Sebab saya nak faham. Sebab tu ramai yang join Amway, you tengok join, berhenti. Sebab dia tak faham. Kalau you all faham apa yang boleh dapat dalam perniagaan Amway, anda pasti akan gila-gila. Sebab tu kalau anda tengok dalam dewan ni, ada profesional, ada jutawan, ada yang dah berjaya dalam perniagaan di luar. Kenapa mereka nak buat Amway? Sebab ada sesuatu di dalam Amway yang anda tidak tahu. Masih dengar marketing plan tak faham, dengar lagi. Kadang-kadang sekali dengar tak faham, kan? Saya bagi satu contoh, kita daripada jauh kita nampak seekor anjing dalam semak. Dia tengah lompat sana, lompat sini, lari sana, lari sini, lompat sana, lompat sini. Kalau daripada jauh kita nampak anjing tu apa? Anjing gila, betul? Anjing gila. Jadi sekarang kita zoom, kita fokus dekat dengan anjing, dan kita nampak anjing tu tengah kejar arnab. Jadi dia tengah kejar arnab. Sebab tu you tak faham. Bila you dekat luar, you tak faham Amway, you tak tahu apa yang buat orang Amway kejar sebenarnya. Saya dari sana pergi Melaka KL, kan? Kejar apa ni? Bagi orang yang tak faham, orang kata apa? Orang Amway gila tak? Tapi kita tengah mengejar impian yang ada dalam Amway. Kalau anda faham, anda juga kejar macam kami. Jadi sebab tu anda kena kaji balik. Kenapa orang yang profesional sekarang ni banyak yang join Amway? Jadi sebab tu tak pernah tengok dan faham. Bila saya tengok dan saya faham, apa yang tertarik? Saya tarik dua ni. Bonus dengan royalty ataupun pencen. Sebab saya masa tu banyak hutang. Kredit kad saya penuh. Kerja Petronas senang nak apply kredit kad tau. Sekarang dia dua, saya dulu 5. Tutup 1, tambah lagi 1, tak? Tapi bila saya nampak ada bonus tahunan, itu yang untuk menghabiskan hutang saya. Dan yang kedua, saya nampak pencen, royalty itu. Itulah yang buatkan saya gila-gila, saya tak toleh lagi ke belakang. Okay? Upline pula memujuk dan merayu saya untuk pergi seminar.
Upline saya, terima kasih kepada arwah Abang Zali. Satu tepukan kepada Allah dan Kak Ayati. Terima kasih banyak. Bila dia call saya, Ron ada seminar, selalu kita bercakap apa? InsyaAllah. Dia insyaAllah ni dua tau. InsyaAllah tak pergi dengan insyaAllah pergi. Saya punya insyaAllah tu insyaAllah tak pergi. Apa plan saya buat? Datang kat rumah, duduk depan pintu. Saya kata, Allah, saya insyaAllah tak pergi. Dia tunggu saya 45 minit. Tak apa, awak siap. Tak apa, saya pergi dengan kereta sendiri. Dia tak bagi. Kalau saya pergi dengan kereta sendiri, confirm tak sampai. Dia tunggu, dijemput, ambil saya dan saya terus pergi ke seminar satu dekat Melaka. Dan dia kata, sekejap je, 1 jam je. Seminar 1 jam, betul? Jadi, bila dia letak saya kat dalam seminar tu, dia buat sibuk lain, dia buat komiti. Dan bila saya tengok, dah tak boleh balik. Daripada petang sampai ke malam. So, apa yang saya dapat? Nampak apa yang ada dalam perniagaan MUI. Jadi bagi anda yang belum pernah lagi attend seminar, pergi. Dan bagaimana pula kita nak bagi nampak downline kita? Pujuk dan rayu biar dia pergi. First seminar saya pergi seorang. Second seminar saya pergi, saya bawa 12 orang. Third seminar saya pergi, saya dah bawa 50 orang. Dan sekarang terus dah beratus-ratus orang. First seminar pergi, kalau bawa 10 orang, kalau 2 nak buat pun dah Alhamdulillah, betul tak? Kalau bawa 100, kalau 50 nak buat, pening kepala you. Pening kepala kan? Jadi, sama juga ini. Ada setiap seminar, kita akan bawa orang, dan insyaAllah daripada seminar tadi kita akan keluar 5. Sama juga anak-anak saya ni. Anak-anak saya yang sulung tu, dia bekerja di accountant, sebagai assistant accountant dekat Telekom. Bila balik, saya cerita MUI. Bila balik, cerita MUI. Dia cakap apa dengan saya? Ya, saya balik ni nak jumpa ayah dengan ibu, bukan nak dengar MUI. Walaupun anak orang MUI, mereka sendiri pun negatif. Yang nombor 2 tu kerja bank. Buat sale dekat bank boleh 2 juta ASP. Boleh, MUI tak boleh. MUI malu. So bagaimana nak bagi nampak dia orang? Paksa dia orang pergi seminar. Kalau orang saya bujuk dan rayu, anak saya paksa. Bila dia dengar orang lain cakap, wah baguslah orang tu cakap. Yang selama ni ayah cakap tak bagus. Sama-sama. Jadi bagi anda, memang kita cakap dia tak nak dengar. Bawa dia biar orang lain cakap, betul tak? Dan bila dah nampak sekarang, Alhamdulillah, 3 daripada mereka adalah full time dalam perniagaan ini. Dan next, anak kami yang kecil, yang seorang lagi ni, yang perempuan ni, masih lagi negatif. Tapi hari ni dia ada kat dalam. Okey, kenapa? Bila kita dengar cerita MUI semua orang tak nak, kenapa? Kenapa orang tak suka? You all mula dengar MUI suka ke tak suka? Semua tak suka, betul tak? Saya ada satu cerita tau. You all pernah tengok ulat bulu tak? Pernah tak tengok ulat bulu? Suka tak dengan ulat bulu? Suka? Tak suka, betul tak? Jadi kita buat MUI mula-mula macam ulat bulu tau. Orang tak suka. Orang tak suka nampak orang MUI lari. Kalau tak percaya, you telefon, okey saya buat MUI. Terus angkat telefon, betul tak? Lepas jadi ulat bulu je jadi apa? Ulat bulu tu jadi apa? Kau pompong. Pergi betapa dulu. Lepas kau pompong dia jadi apa? Rama-rama. Dia keluar cantik. Contoh tengok gambar di belakang tu. Selalu kalau rama-rama ditangkap, dia buat kat frame, dia letak kat belakang tu tak? Mula-mula orang lari, tapi sekarang orang cari. Sekarang orang cari. Sebab mula-mula sekali orang takut, kenapa? Tak jual barang, betul tak? Betul tak nak jual barang? Cuba you tanya diri you, berapa ramai orang MUI yang datang jumpa you? Kadang-kadang tak ada pun. So macam mana MUI jual? Kadang kawasan rumah you tu tak ada pun kedai MUI. Tapi macam mana MUI boleh jual 1 bilion? Dan kemudian satu lagi, wah takut nak kena cari orang.
Berapa ramai orang MOE cari you? Kalau betul lah MOE dicari orang, beramai, bersepah-sepah orang MOE yang datang MOE betul? Kadang-kadang nak beli barang pun tak jumpa orang MOE. Contoh macam saya sekarang, dalam grup saya yang sekarang ni, mungkin jualan 2 juta sebulan. Kan? Macam mana saya jual? Kan? Bila you all tak faham, inilah jadi. So sekarang faham dulu. Kan? Kadang-kadang dalam kereta tak ada barang. Kan? Jadi ini yang dua perkara ni lah buatkan ramai orang takut dengan MOE. Okey? Jadi MOE dulu dengan MOE sekarang. Kan? Saya dulu kelas sangat jauh. Saya join MOE di Melaka masa saya bekerja di Melaka. Kelas saya di KL. Anak masa tu kecil-kecil. Muni cakap anak berapa tahun umur? Yang sulung 8, yang kecil 2 bulan. Abang dia 2 tahun. Kami pergi kelas daripada Melaka, habis je kelas, masa tu kelas hari Isnin. Kami habis je kerja, pukul 5 siap-siap kami travel daripada KL, daripada Melaka ke KL. Masa tu upline kata budak tak boleh bawa. Kami tinggalkan anak kami di Gombak. Adik saya ada hari ni, adik ipar saya kat sini. Pernah masuk MOE sekejap je, lepas tu dia tak buat dah. Kami tinggal anak dia dekat situ. Habis meeting, ambil anak balik Melaka. Sanggup ke tak sanggup? Sanggup tak sanggup? Orang tengok orang tak sanggup. Gila ada. Betul tak? Sebab kami tahu apa yang ada dalam MOE. Kami percaya apa. Masa tu kami belum ada dapat bonus pun. Baru tahap 3%. Pergi, berulang balik, pergi balik selama 6 bulan tanpa miss. Kamilah orang yang pertama sekali sampai dekat kelas. Selepas kami dah ada ilmu tu, kami bawa balik Melaka. Kami buka kelas kat Melaka. Kami train orang Melaka. Sekarang berapa banyak kelas. Kami tak pergi kelas pun dah tak apa sekarang. Jadi susah-susah hanya sementara. Contoh pula dekat Melaka, tak ada orang dekat Melaka. Yang kami nak contoh masa kami join masa tu, tak ada DD dekat Melaka, tak ada platinum dekat Melaka. Kan? Tu nak tengok contoh. Sekarang ada tak contoh? Tengok di barisan sini. Setiap tahun sekarang keluar diamond. Kan? Barang masa tu tak banyak, sikit. Sekarang banyak. Nak dapat barang susah. Kami kalau order barang, hari ni order 4 hari pun sampai kat Melaka. Itu bukan sampai kat rumah. Kami kena pergi ambil tengah-tengah malam dekat rumah driver. Bukan driver hantar, kami kena hantar. Kami kena ambil. Kan? Bila sampai kat dia, kalau barang banyak sangat, oh barang Cik Harun hari ni tak ada sebab lori tak muat. Susah tak? Tapi kenapa kami boleh stay? Dan kenapa masa tu kami boleh buat? Sebab kami percaya. Kami believe perniagaan MOE ini, kan sebab tu kami pegang betul-betul. Sekarang kelas kat depan mata, betul tak? Kemudian barang banyak, kedai seluruh Malaysia. Kadang-kadang kedai sebelah rumah. Nak berjaya dalam MOE senang ke susah? Kan? Senang sangat. Maklumat semua di hujung cari. Kami dulu nak dapat maklumat, telefon dulu tak telefon besar. Kan? Nak order kena fax, kena telefon. Kalau hujung bulan kami kena cuti. Sekarang senang. So nak berjaya dalam MOE senang ke susah? Jadi sekarang kalau saya boleh buat diamond 5 tahun, bermakna you all boleh buat diamond dalam masa 3 tahun ke 2 tahun. Betul tak? Sekarang you tengok MOE Melaka. Cantik tak? Ada kafe. Kemudian ya, siap boleh bawa prospek, boleh duduk minum. Patut ada pula PV lagi. Best tak? Best. Kemudian ada pula meeting dekat shop. Dan MOE akan buat seluruh Malaysia. Kami dulu kalau nak buat meeting, kenalah buat dekat house meeting. Kan? Satu rumah. Sekarang bawa aja prospek, terus buat meeting dan terus beli barang. Best tak? Best tak? Best. Kan? Dengan digital, betul tak? Sekarang dah ada Facebook.
Dah ada apa? WhatsApp group Didi, WhatsApp group Diamond, terus maklumat terus dapat. Jadi itu kan, kalau anda tak buat perniagaan ini, sangat-sangatlah rugi. Kan? Okey, saya nak bagi anda dua, pandai dengan bijak. Siapa nak jadi pandai? Kan? Siapa nak jadi bijak? Kebiasaannya orang yang pandai, dia tak bijak. Percaya tak cakap saya? Saya. Selalunya orang yang bijak, dia tak pandai. Saya bagi contoh, kan? Pandai betul masak. Kan? Dia masak sedap. Sedap gila je dia masak, betul tak? Tapi dia jadi pekerja. Yang bijaknya siapa? Toke. Toke dia tak pandai masak pun. Kan? Satu lagi kontraktor, kita bagi contoh, orang tu pandai cat. Ada tak dia kata bijak cat? Tak ada, betul? Yang kontraktor ni tak pandai cat, tak pandai membuat wiring, tapi dia bijak. Dikumpulkan, yang kayanya siapa? So sekarang you all nak jadi pandai ke nak jadi bijak? Pandai ke bijak? Kita nak jadi bijak pandai. Okey, saya bagi you satu contoh. Ini orang pandai, ini orang bijak. Okey, saya bagi you contoh ini. You pernah tengok ni TNB? Pernah? Kalau kita petik je meter ni TNB, siapa dapat duit? TNB. Betul? Sekarang nak tak kita pasang 1 meter dekat rumah? Nak? Kita pasang meter consumer. Jadi kita pakai barang Amway. Kita start pakai barang Amway. Siapa dapat duit? Ini orang bijak. Kalau orang tak bijak, dia pakai brand X. Dia pandai tapi dia pakai brand X. Okey, kalau kita pakai brand Amway, boleh tak kita sharing? Kalau kita pakai brand X, boleh sharing tak? Boleh? Oh, you pakai brand X pun you sharing ya? Kita sharing, kita dapat apa? Tak dapat apa-apa, betul tak? Tapi dalam Amway, kita sharing, kita dapat. Kan? Kemudian apa lagi kita buat? Apa yang saya buat? Saya start pergi ke bandar-bandar lain. Saya pergi ke Kuantan, saya pergi ke JB, saya pergi ke Terengganu, saya pergi ke Kelantan. Bila mereka pakai barang, siapa dapat duit? Bila meter ni nak stop? Bila dia orang guna barang, bila meter ni nak stop? Takkan stop. Kalau Didi dia perlahan sikit, kalau Emerald dia laju sikit, kalau Diamond dia laju lagi sikit, kalau double Diamond lagi dia laju. Dia tak boleh berhenti. Dia tak boleh berhenti. Kalau Founders Crown Ambassador lagi laju. Sekarang bila kita nak barang, contoh saya dekat Kuantan, Amway siapkan kedai, Amway siapkan semua stok. Bila grup saya nak kat sana, siapa siapkan barang? Amway, bukan saya. Kalau barang ada problem, ada rosak, siapa siapkan? Amway. Saya tak pening. Yang saya dapat tiap-tiap bulan, hanya permulaan itu saja. Anda nampak tak? Sebab itulah yang ini yang sebenarnya the best passive income. Saya bagi contoh. Hari ini saya pandai buat kari pap. Sangat sedap kari pap saya. Kalau you all makan, pasti pensan yang sedap. Jadi ini semua customer saya. Ini semua customer saya. Banyak tak? Banyak. Saya kena ada 10 lori nak hantar. Betul? Bila saya jual, saya hanya dapat untung. Tiba-tiba formula saya bocor. Formula saya bocor. Ada 500 orang kat sini dapat formula saya. Dia pun start buat kari pap. Bila dia buat kari pap, saya punya market macam mana? Dah kurang. Bila dah kurang, betul? Yang 10 lori tadi, saya dah tinggal 2 lori. Dia pula modified, lagi sedap pula nanti. Kan? Okey, kalau kita buat Amway, hari ni saya join Amway, saya rekrut semua yang depan. Bila saya jual, saya dapat 14 untung. Kalau jual kari pap tadi, berapa untung? 1 untung. Buat orang Amway 14 untung. Kemudian mereka pula rekrut yang ke belakang. Yang ini dapat, belakang pun dapat, betul tak? Satu dewan ni masuk Amway, kita semua dapat. Apa yang kami dapat, anda juga dapat.
So kita tak ada persaingan. Kita tak ada persaingan. Kan jadi cuma you all pening ni, kadang-kadang macam saya mula-mula pening lah. Upline telefon, suruh buat apa? Suruh datang kelas. Betul tak? Cuma kita pening, upline sibuk suruh datang kelas, betul tak? Budak upline asyik-asyik telefon. Itu je yang kita pening. Lepas ni, kalau upline you ajak datang kelas, you nak pergi ke tidak? Kenapa nak pergi? Sebab you kena tahu apa yang boleh dapat dalam perniagaan. Inilah yang sekarang kami dapat. Meter tu tadi takkan stop. Kan? Tu saya kata, nak berjaya dalam perniagaan ini sangat senang. Saya bagi lagi satu contoh. Saya dah 1000 kali panjat Gunung Everest. Bermakna tu apa? Expert ke tak expert? Expert tak? Okay, saya beritahu anda sekarang. Semua yang kat dalam dewan ni jalan nak pergi Gunung Everest senang je. You naik kiri, you naik kanan, you naik atas, you naik sini, you boleh sampai. Okay, you pergi naik. Sampai ke tak sampai? Sampai ke tak sampai? Tak sampai. Confirm tak sampai. Betul tak? Sekarang saya berdiri dekat sini, you all semua duduk belakang. Saya nak bawa naik. Sampai ke tak sampai? Sekarang semua diamond yang ada kat depan, semua crown ambassador semua ada kat sini, berdiri kat sini, dan anda semua ikut kami ke belakang. Boleh tak you all semua sampai diamond? Sebab tu nak berjaya dalam perniagaan ilmu senang. Sangat senang. Sebab kami dah buktikan. You all cuma follow je. Ini upline suruh datang kelas, banyak follow je, ikut je. Sebab tu nak berjaya dalam perniagaan ini memang tak ada orang gagal lah sebenarnya. Tak ada. Nak gagal pun sebenarnya susah. Sebab bila hari pertama je you join, siapa support anda? Siapa tolong anda? Upline. Kan? Apa lagi siapa tolong lagi? Dini, lepas tu siapa tolong lagi? Diamond, lepas siapa tolong lagi? Sideline, betul? Lepas tu siapa tolong lagi? Company. So bila you nak gagal sebenarnya? Tak akan gagal dalam perniagaan ini. Ha? Inilah yang satu-satu perniagaan yang tak ada risiko. Right? Okay. So sekarang siapa yang nak jadi bijak pandai? Satu tepukan buat anda. Satu tepukan buat anda. Kan? Okay. Saya dulu bekerja. Saya tak ada masa. Saya tak minat. Betul tak? Minat tak nak buat MWay? Tak minat. Saya malu. Kemudian MWay ni bukan bidang saya. Betul tak? You all perasan tak macam tu? Kadang-kadang ini MWay ni bukan bidang saya lah. Saya dah belajar doktor, tiba-tiba nak buat MWay. Betul ke tak betul? Mesti tak betul tak? Tapi impian you apa? Sama juga saya. Impian saya nak bayar hutang. Tapi apa yang saya buat sekarang? Tak boleh bayar hutang saya. Lagi bertambah adalah kerja yang saya buat masa tu malu, tapi tak boleh bawa saya pergi melancong. Apa yang you minat kadang-kadang tak boleh capai apa impian. Saya bagi contoh gini. So dalam MWay, dalam MWay hidup saya sekarang, bila saya buat MWay, hidup saya tercapai apa yang saya nak. Pertama, saya nak clearkan hutang saya. Berjaya, alhamdulillah. Cover semua kredit kad saya. Kedua, saya nak pergi melancong. Alhamdulillah, saya dapat pergi melancong. Ketiga, saya nak freedom. 2,5 tahun saya dah boleh berhenti kerja. Saya 32 tahun buat MWay. Masa tu umur kami 32 tahun. Kami sebaya. Kan? Kemudian masa kami capai 2,5 tahun je, belum capai emerald lagi, kami dah berhenti kerja. Kami dah bebas. Kami capai diamond 5 tahun selepas tu. Kami lagi bebas. Kan? Jadi apa yang you sekarang you fikir, apa yang you buat sekarang, boleh tak capai apa yang you nak? Kalau tak boleh, balik lepas ni buat MWay. Balik lepas ni buat MWay. Kan? Kalau cerita sibuk, saya lagi sibuk. Saya bagi you satu cerita. Ada seorang orang kaya, dia sangat kaya. Dia ada satu kawasan rumah dia sangat cantik. Jadi dua suami isteri datang dan dia bagi tahu, okey, lepas ni you jalan sekeliling rumah saya ni, tengok kawasan rumah saya ni cantik ke tak cantik. Tapi dia bagi satu sudu, dia letak minyak kat situ. Minyak ni jangan tumpah. Kan? Dia pun bawa pusing gitu. Bila dia sampai balik, dia tanya, dah tengok? Dia tengok ke tak tengok? Kenapa tak tengok? Takut minyak tumpah. Okey, sekali lagi you pergi.
You pergi tak apa, you tak usah kisah minyak tu. Dia pun pergi sekali lagi. Bila dia pergi cantik tak nampak? Cantik sangat. Lepas tu dia balik sampai. Minyak tu ada ke tak ada? Kenapa tak ada? Kenapa tak ada? Tumpah. Macam tu juga kita. Kita buat kerja kadang-kadang kita terlampau fokus sampai tak nampak dunia luar. Itulah saya. Itulah saya. Sebab tu kan sedar-sedar dah pencen rupanya. Kan? Sedar tak sedar sama juga saya buat MWM betul. Anak saya umur baru 2 bulan. Sekarang anak saya dah berapa? 22 tahun. Sedar-sedar dah 22 tahun. Dah kami pun dah ada budak. Jadi tak rugi kalau anda buat, walaupun perlahan-perlahan satu hari anda akan sampai. Okey. Ini saya. Kan? Kalau bagi orang muda yang datang kat sini lah, mana yang you all nak? Nak jadi engineer, nak jadi accountant, nak peguam, doktor atau lecturer? Ataupun nak MWay? MWay no standard. Saya dah double diamond pun kalau jumpa orang kan, kalau nak cakap MWay kan dia lari. Tak glamour betul tak buat MWay? Glamour ke tak glamour? Tak glamour. Nak cakap dengan orang pun orang lari, betul tak? Nanti kawan pun lari, tak glamour. So bagi orang muda yang ada dalam dewan ni, kalau anda tengok yang ini, anda nak yang mana? Mesti nak engineer, mesti nak doktor dan sebagainya, betul? Itu income anda. Mula-mula setahun. 3 tahun selepas tu, 3 tahun selepas saya buat MWay, saya capai Emerald. 3 tahun. Income saya dah melebihi 10,000 sebulan. Kan? Kalau kita sebagai lecturer, sebagai doktor, tak apa, bagus. Bagus. Kan? Tapi kita lagi busy. 5 tahun selepas tu, saya capai diamond. Saya capai diamond. Mungkin satu lecturer, doktor dah mungkin dah jadi doktor pakar. Accountant mungkin lagi ni. Tapi bila kita capai diamond, macam mana kita punya life? So yang sekarang dia nak yang mana? 22 tahun selepas tu, kan? Saya capai double diamond. Yang lecturer tadi mungkin dah jadi prop, betul tak? Yang engineer tadi mungkin dah naik pangkat. Tapi selepas 22 tahun kita pencen ke tak pencen? Pencen. Ada lagi tak income? Tak ada lagi income. Jadi itu anda pilih, anda sendiri yang buat pilihan. Betul tak? So mula-mula kita join MWay kan? Ini graf dia. Bagi anda yang datang kat sini mungkin negatif 10, mungkin negatif 100. Ada tak? Bila anda datang ni nampak sikit tak? Bila nampak tak sikit? Lepas ni balik cakap je dengan orang, terus negatif 200. Ada? Kan? Contohlah yang muda-muda datang kat sini balik cakap dengan mak. Mak tadi pergi kelas seminar MWay. Oh, pergi siapa cakap? Abang Harun kat kamu ni. Tak payah. Dulu mak masuk dengan dia lah tu. Tak boleh kan? So sekarang dia nak cakap siapa? Mak you ke cakap saya? Terus jadi negatif. Kan? Saya bagi you satu cerita. Ada satu cerita. Nak dengar cerita tak ni? Oh tak tepuk, saya malas lah. Saya pandai tiup. Bila saya tiup tu, ular naik lah. Pernah tengok? Saya tiup je ular naik. Jadi ada seorang anak murid nak ajar, nak belajar dengan saya lah. Okey, saya kata tiup, dia pun tiup, ular patuk dia. Bila patuk dia, sebab saya bomon, saya rawat. Hilang tak? Hilang. Dia mesti hilang lah kan. Ini kita panggil dia demam ular. Dalam MWay dia ada satu dipanggil demam ular. Dia pun dah belajar dengan saya, baru belajar, dia pun balik. Ular tadi dengan trumpet dia buat balik lah. Itu dia punya. Dia pun balik test dekat rumah. Test di ular pun patuk. Dia boleh elak lagi lah. Kali kedua ke dia, kena patuk. Kena patuk apa dia buat? Dia pergi dalam bilik ya. Dia ambilkan selimut, dia selimut. Oh. Demam. Demam lah. Lepas tu apa jadi? Mati. So sama. Buat MWay, datang kelas ni datang. Keluar lepas ni, puk kena patuk ular.
Kena patut dengan orang MOE bagi negatif. You kena buat apa lepas tu? Cari input balik, datang kelas, baca buku, dengar CD, cari upline balik untuk rawat pula tadi, untuk rawat bisa tadi, kan? So sebab tu pergi kelas tak boleh pergi sekali. Kadang-kadang, oh dah, saya dah join MOE, saya dah pergi kelas berapa kali? Sekali. You hantar anak you pergi sekolah 1 hari cukup. Pensel pun dia tak kenal loh. Satu tepukan mana? So pergi kelas negatif, balik bagi apa? Keluar kena negatif, datang kelas negatif positif, negatif positif, negatif positif, pasti you jalan. Satu hari pasti. So itulah saya buat. Pagi kelas ke KL, balik cakap dengan orang Melaka negatif, datang balik positif. Pergi datang balik positif. Sedar-sedar dah diamond. Sedar-sedar dah diamond, kan? Okay. So you kena dapat input ni. Kena dapat input ni. Jangan berhenti untuk mendapat input, insya-Allah. Sebab you akan capai apa yang kami dapat, Okay. So ada tak challenges dalam perniagaan ni? You rasa saya ada tak challenges? Ada banyak challenges, banyak challenges yang kami dapat. So the challenges ni sebenarnya buatkan kami lagi kuat, kan? Kami capai diamond, pengalaman yang lepas adalah pengajaran dan pengalaman yang buatkan sangat bermakna. Terima kasih. Apa cabaran yang kena untuk kami itu adalah membuatkan kami lagi matang dan lagi kuat. Saya capai diamond tahun 2001. Saya pernah kena cabaran. Kebanyakan downline saya tu masa tu stop tak nak buat. Tinggallah saya seorang-seorang. Takut tak dengar? Dulu you start seorang-seorang kan? Betul tak? So buat je lah balik, betul tak? Buat balik, kan? So saya, pengalaman tu tadi telah mengajar saya, kan? So saya tengok apa kesilapan saya. Saya tak nak tengok kesilapan orang. So saya betulkan balik. Apa yang saya buat. Selepas tu saya qualified balik dan terus naik sebagai double. Upline mentor saya pesan, saya masih ingat lagi arwah Abang Tajwid, requalified sangat susah. All the leader yang ada kat sini, kalau you nak requalified dia kata susah, kalau move up dia kata senang. Saya bagi you contoh. Hari ni bulan ni saya pernah tanya dia lah, bulan ni saya capai 21%. Bang, macam mana saya nak maintain? Dia jawab senang je. Bulan lepas you buat macam mana? Betul ke tak betul? You pernah capai 3% ataupun 6%, betul? So, bang, macam mana saya nak buat? Bulan lepas you buat macam mana? Buat balik lah. Betul ke tak betul? So, MOE tak susah sebenarnya. So, apa yang saya buat dulu? Buat balik lah. Tapi dengan penuh pengalaman, betul tak? That's why tadi kami terus meningkat sebab kita dah melalui macam-macam cabaran yang membuatkan kami lagi matang dalam perniagaan, kan? So, move up lebih senang daripada maintain. Move up lebih senang daripada requalify. Percaya cakap saya. Saya dah buat. Kan? Bila saya capai founders diamond, kan? Bila kita fikir nak bertahan, kadang-kadang contoh ni lah saya bagi, main bola, kita main bola. Satu pasukan ni dia asyik serang je, yang satu pasukan ni asyik bertahan je. Lama-lama apa jadi? Yang bertahan tiba-tiba dua pasukan ni, dua pemain ni jatuh, gol. Betul tak? Sama juga, kita duk tahan, downline makin hilang. Tapi kalau kita fikir move up, kita akan naik. Kita akan jumpa yang baru. Kalau kita asyik bertahan, kita duk jaga yang lama. Kan? Itulah move up adalah lebih senang. Jadi formula yang kami buat ini. Jadi bagi anda, ini yang kami buat, itu MAM. Yang pertama, you all punya matlamat. Matlamatnya, you all nak pergi mana? You join MOE ni, you nak pergi mana? Itu je. Dan yang kedua, mesti ada
Aktiviti. Cakap bulan ni saya nak pergi 6%, bulan ni saya nak 21%, tapi aktivitinya apa? Contohnya kita nak buat kuih kodok, buat kuih, cerita je dekat rumah. Tak payah keluar. Tak payah beli pisang ke, tak payah beli tepung. Jadi ke tak jadi? Tak jadi. So bila you dah cerita mesti ada aktiviti. Itu yang kita buat. Dan last kali you mesti ada mentor. You mesti ada mentor. Kalau you tak ada mentor, you akan langgar dinding. So kita banyak mentor kat sini. Mentor yang dah terbukti. Mentor yang dah terbukti, yang telah capai, yang telah melalui macam-macam pengalaman. Just follow. Pasti you all akan sampai. Boleh? Boleh? Satu tepukan untuk anda. So, selepas dah melalui banyak-banyak cabaran, banyak dugaan, ada tak reward? Ada. Ini Harun dulu, tahun 95. Sibuk, meja tak pernah tak ada kosong. Tapi selepas 2008 pun, yang dulu lebih tua ke yang sekarang lebih tua? Kan? Selepas tu apa jadi? Kita berjalan seluruh dunia. Mengata-kata kita pergi. Kan? Dan selalu kami punya impian, kami nak sentiasa keluar dalam Emigram. Keluar ke tak? Keluar. Founder Executive Diamond kami tak keluar pun gambar. Sebab kami nak keluarkan gambar sebagai double diamond. Ini masa kami punya double diamond. Ini masa kami jadi founder Executive Diamond. Ini kami punya malam dinner. Masa yang apa yang Mike Dong cakap tadi. Dan sekarang kami sebagai double diamond. So, set the next goal. Kami punya next goal. Bila kita dah complete, sekarang dah complete tak double diamond? Dah complete betul tak? Boleh tak kita buat the next goal? Boleh. So, bila you dah complete you punya sekarang, buatlah the next goal. Bukan susah pun, betul tak? Cakap memang senang, betul tak? Tapi kalau buat, senang ke susah? Senang. Kalau buat mesti dah senang. Jadi, kita change. Kita change. Bagi kita change sebab tu kita tadi tahun 2014, 2015, 2016 itu adalah zaman kegemilangan periuk dengan air. Percaya ke tak percaya? Percaya. Memang percaya. Memang kalau order periuk tu sampai MOE pun pening lah. Betul tak? Betul kan? Tapi sekarang boleh lagi ke tak? Boleh, tapi dah slow. So kita boleh tak change perlahan. Kapal yang besar kita tak boleh sekali corner, boleh tak? Boleh tak sekali corner macam tu? Terbalik kapal tu. So kita start tukar perlahan-lahan. Tengok Arun dulu. Tapi body key. Dua bulan perut saya yang besar. Dulu kalau pakai kot dia kena ke depan. Tak, kadang-kadang hutang pun tak boleh letak. Tapi buang lemak, duit masuk. Jadi ini sekarang boleh tak dengan body key? Kan? So kan? Jadi kita start fikir untuk future. Boleh tak? Think about future. Sebab sekarang ni kita tahu kan, sekarang zaman teknologi, zaman orang kata susah, orang kata selalu orang cakap kan zaman yang dah mula berubah kan, tak pakai lagi pekerja, dah start pakai dengan teknologi. Ini anak-anak saya kan, sekarang mereka berada di belakang kami kan, dan juga you all yang ada dalam dewan ni, kita team together. Boleh ke tak boleh? Kita team together, kita berubah dan kita berubah, insya-Allah kan, insya-Allah. Sekarang ni market Melayu tengah meletup. Betul tak? Betul. Sekarang market Melayu tengah ramai yang join, terutama yang muda-muda join. So sekarang giliran kita untuk develop the Malay market, sebab kita belum ada lagi Crown Ambassador. Betul? Kita belum ada lagi Crown Ambassador. Kita sama-sama dalam dewan ni. Kita sama-sama dalam dewan ni, bersama-sama leader yang ada dalam dewan ni.
kita bekerjasama untuk pergi untuk kita terus meningkat dan kita lahirkan Crown Ambassador pertama di Malaysia. Itu kami punya the next target. Dengan pengalaman yang ada, dengan cabaran yang kami dah lalui, kami akan bekerjasama dengan tim yang ada, dengan leader yang ada. Kita tak boleh bekerja seorang-seorang. Jadi terima kasih sekali lagi kepada semua leader yang datang hari ini, kepada anda yang datang hari ini, yang support kami, dan kita buktikan, Malaysia pasti akan lahirkan seorang Crown Ambassador yang masih yang terdekat. Doakan kami. Boleh tak doakan kami? Boleh ke tak? Sama-sama doakan kami. Ya Allah, izinkan kami, permudahkan urusan kami untuk kami capai Crown Ambassador. So, terima kasih banyak tentang kehadiran anda hari ini, dan terima kasih sekali lagi kepada all the leaders, all the company yang support kami hari ini. Jadi jumpa anda di Puncak Kejayaan.